Sebelum ini kita sudah bincangkan perbezaan transistor NPN dan PNP yang kita boleh kenal pasti daripada pengaliran anak panah arus ini. Apabila dia berasal ataupun bermula dari B mengalir ke E, anak panah dia ini, maka transistor ini dipanggil transistor NPN. Dan sebaliknya, apabila arus itu dari E, anda tengok anak panah dia ke B, base ataupun tapak. Ini adalah transistor PNP. Sekarang kita akan lihat kepada dua bahagian utama. Ini ada dua bahagian utama dalam satu liter transistor. Bermaksud transistor NPN ini ada dua bahagian utama. B ini pun ada dua bahagian utama. Setiap transistor itu ada dua bahagian utama. Apakah bahagian utama itu? Pertama, litar tapak. Dan kedua, litar pengumpul. Cikgu tunjuk lokasi litar tapak ini. Anda nampak satu litar. Ini kita panggil litar tapak. Cikgu letak litar tapak. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini yang ada pengumpul C dan pemancar emitter pengeluar. Ini kita panggil litar pengumpul. Pengumpul. Jadi itulah dua bahagian utama dalam litar. Tak kiralah NPN ataupun transistor PNP, dia ada dua. Kita akan pergi kepada bagaimana transistor ini dia boleh berfungsi sebagai switch. Jadi kita lihat dulu, apabila switch terbuka maksudnya tiada pengaliran arus. Beginilah rupa switch yang terbuka itu. L1, mentol L1 tidak menyala. Mana mentol L1 kita? Ini mentol kita. L1 dia tak akan menyala kerana litar tapak tidak lengkap dan arus tapak IB adalah sifar. Litar tapak ini maksudnya litar yang sebelah kiri ni tadi. Dia tak lengkap sebab arus tapak IB adalah sifar. Kan kita buka switch terbuka, mentol tidak menyala. Kenapa? Kerana litar tapak tidak lengkap. Arus tapak dekat B ni adalah sifar. Itu yang pertamalah apabila switch terbuka. Apa pula berlaku dengan mentol L2? Adakah dia menyala? Anda lihat. Mentol L2 pun tidak menyala. Walaupun litar pengumpul adalah lengkap. Anda lihat tadi litar tapak yang switch terbuka ini. Litar pengumpul adalah lengkap, maksudnya sebelah kanan ni dia adalah lengkap. Kerana transistor tidak dihidupkan. Transistor tidak dihidupkan dan arus pengumpul IC adalah sifar. Bermaksud, sebelah kiri ni, jika dia switch terbuka, tak ada arus, maka litar pengumpul ini dia tak dapat berfungsi. Itu yang maksud poin yang kedua ni lah. Apabila switch tertutup, sekarang kita dah tutup switch. Cikgu guna warna merah lah biar. Tadi switch terbuka, sekarang ini switch tertutup. Switch tertutup, mentol L1 barulah dia menyala. Tapi dengan malap. Kenapa dia malap? Sebab kita ada perintang di sini. Tanda ini adalah perintang. Perintang RB berintangan tinggi. Berintangan tinggi. Anda kena kaitkanlah. Jika rintangan RB ini tinggi, arus dia, ni RB tinggi, cikgu letak anak panah tinggi. Arus yang mengalir sedikitlah sebab sangat banyak rintangan. Susah untuk arus itu untuk mengalir. Jadi arus tapak IB adalah sangat kecil. Sekarang mentol L2 menyala dengan terang. Tadi bila switch terbuka dia malap. Sekarang dia menyala dengan terang kerana arus pengumpul IC adalah besar berbanding dengan arus tapak IB. Tengok. Arus IC ni, cikgu tulis sini lah, IC adalah lebih besar daripada arus tapak IB. Kerana kita ada perintang ini, rintangan dia tinggi, jadi arusnya kecil. Jadi kita anggap IC ini lebih besar daripada IB. Arus tapak yang kecil maksudnya yang dekat IB ni, menghasilkan 1 voltan
BE, yang anda nampak bautan BE ni adalah hasil daripada arus tapak yang kecil itu tadi. Okay. Apabila V bautan BE ni mencapai satu nilai minimum, lita pengumpul akan dihidupkan. Mula-mula dia akan ada arus, tapi sehingga dia capai satu nilai minimum, baru dia akan hidup. Selagi dia tak capai arus itu, tak capai nilai, maka dia masih lagi dimatikan. Okay, dia tak hidup. Jadi, arus tapak IB dapat mengawal pengaliran arus pengumpul IC. Okay. Keadaan ini membolehkan transistor bertindak sebagai switch. Okay, cikgu buat kesimpulan. Tengok lagi satu lagi. Rintangan RB. Kenapa kita letak RB ini besar? Rintangan RB adalah besar. Kenapa dia nak letak besar? Sebab dia nak hadkan arus tapak. Arus tapak IB supaya transistor tidak menjadi panas dan terbakar. Jika anda letak rintangan ini terlalu rendah, terlalu banyak arus, okay, transistor ini mudah jadi panas, okay, dan terbakar. Dia akan kontrol berapa banyak arus tapak itu supaya dia tak panas, dia tak terbakar. Jadi kesimpulannya arus dekat litar pengumpul ini dia tak akan berfungsi selagi arus dekat litar tapak ini tidak lengkap. Okay. Sebab itulah dinamakan sebagai transistor ini bertindak sebagai switch. Okay. Di mana transistor ini dia boleh menghidupkan, kalau nak hidupkan, dia kena on sinilah. Sehingga dia capai nilai minimum ataupun mematikan. Okay. Dan transistor ini ada dua yang kita akan bincangkan selepas ini. Yang pertama adalah sebagai mengawal cahaya dan satu lagi transistor sebagai pengawal suhu.